السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga penuh belas kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita berada di dalam kebaikan. Atau arti kata yang lain, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana taufik dan juga hidayah, yakni petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berada di dalam kebaikan. Kita harap maklum dan juga kita sedia maklum, kita beriktikad atau kita bermazhab dengan i'tiqad ahlu sunnati wal jamaah, di dalam pegangan mazhab maupun di dalam pegangan i'tiqad ahlu sunnati wal jamaah yang dinisbahkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadrihi khairihi syarrihi min Allah ta'ala, segala sesuatu yang baik dan juga segala sesuatu yang buruk hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang insan, seorang hamba, dia mengabdikan diri kepada Allah. Seorang hamba dia melakukan amalan kebaikan. Seorang hamba dia melakukan amalan saleh. Ketahuilah sesungguhnya amalan tersebut telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri hamba tersebut. Begitu juga dalam kehidupan manusia, kadang manusia itu dia tak akan terlepas dengan istilah musibah. Manusia dia tak akan terlepas dengan istilah kesusahan, kepayahan, keperitan dan sebagainya. Yakinlah segala satu musibah, kesusahan, kepayahan, keperitan dan sebagainya hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dia, baiklah perkara yang baik itu datang daripada Allah, baiklah perkara yang buruk hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nak kita bersyukur kepada Allah kerana saat ini kasih sayang daripada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita sebagai golongan hamba yang melakukan ketaatan. Kita nak syukur kepada Allah kerana saat ini kasih sayang daripada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita sebagai golongan hamba yang melakukan ketaatan. Sedangkan saat ini berapa banyak manusia dalam keadaan maksiat kepada Allah. Saat ini berapa banyak manusia dalam keadaan lalai kepada Allah. Saat inilah kasih sayang daripada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita sebagai golongan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman, dia tidak akan manfaatkan amalan salih, dia tak akan manfaatkan amalan kebaikan dia dengan melakukan amalan kebaikan dalam keadaan penuh riya. Tidak. Orang beriman, dia tak akan kotori ibadah dia dengan melakukan ibadah dalam keadaan penuh takabur, dalam keadaan penuh ujub, yakni merasakan diri dia tu hebat nak berbanding dengan orang lain. Tak. Melainkan apabila orang beriman sujud kepada Allah, orang beriman apabila mengabdikan diri kepada Allah, maka dia akan lakukan pengabdian tersebut, dia akan lakukan ibadah tersebut dalam keadaan penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ulang kaji, yakni pembahasan mengenai adab talibul ilm, adab sebagai satu orang dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan dan juga puan-puan, kita ulang kaji pembahasan mengenai adab sebagai talibul ilm, yakni adab sebagai satu orang menuntut ilmu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, di awal kitab beliau, sebelum beliau yakni Imam Ghazali karang kitab Bidayatul Hidayah atau karang kitab Ayyuhal Walad dan sebagainya, sebelum tu atas segala itu bagi kitab-kitab bawah ni, asal dia kitab apa? Kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh musannif yang sama, pengarang kitab yang sama, yakni Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebab apa Imam Ghazali ni dah karang kitab Ihya, dah karang kitab Sa'nu? Sebab apa lagi Imam Ghazali karang kitab hak kecil-kecil ni, seperti kitab Minhajul Abidin, seperti kitab Hidayatul Hidayah dan sebagainya, supaya memudahkan orang yang menuntut ilmu atau supaya memudahkan orang awam mengambil ilmu manfaat yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sehingga terjemahan bagi mukhtasar Ihya Ulumuddin tu ada, tapi seketui-seketui terjemah kitab Ihya tu tak ada. Kitab mukhtasar Ihya Ulumuddin tu ada. Kalau pergi dekat mana-mana kedai kitab, dia jumpa kitab terjemahan kitab mukhtasar Ihya Ulumuddin, tapi terjemahan asal kitab Ihya tu payah jumpa ataupun tak jumpa. Kita Ihya 5 jilid tu jumpa lah, tapi terjemahan seketui-seketui 5 jilid tu tak jumpa. Pasti apa siapa begitu? Tuan-tuan cuba fikir tuan. Kalau kita pegang kitab Bidayatul Hidayah atau kita pegang kitab Ayyuhal Walad, kitab asal bahasa Arab dia tu, lebih kurang tu ni ya. Ataupun jangan kata kitab bahasa Arab lah, kitab bahasa Jawi ke, dia lebih kurang ni pihak lagu ni ya. Tapi kalau diterjemahkan pada bahasa Rumi, pada bahasa Melayu, dia jadi tebal sikit lah. Dia jadi tebal lagu ni. Asal itu lebih lah, bahasa Arab lah, tapi terjemah jadi tebal sikit lah.
Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kita Ihya Ulumuddin dalam bahasa Arab tu ada 5 jilid. 1 jilid tebal dia lagu ni. Dalam bahasa Arab ni, cuba bayangkan kalau terjemah dengan bahasa Rumi, tebal lagu mana? Saya habaq tadi kitab Ayyuhal Walad atau kitab Bidayatul Hidayah, pengarang kitab yang sama juga, Imam Ghazali juga. Beliau karang ni kalau kitab bahasa Arab nipih lagu ni ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Rumi, bahasa Melayu na, dia jadi terbaik hak lagu ni. Kita Ihya Ulumuddin asal dia tu dalam bahasa Arab tu hak tak ada baring tu. Dia punya kitab tu ada 5 jilid ni. 1 jilid ni bahasa Arab, 1 jilid terbaik lagu ni. Cuba fikir balik kalau terjemah dalam bahasa Melayu terbaik mana? Berarti salah satu alasan sebab apa Imam Ghazali karang kitab Minhajul Abidin seperti kitab Bidayatul Hidayah, sehingga Imam Ghazali dalam satu pembahasan dia kata, aku tak bahas banyak, nanti boleh rujuk kitab dia. Bahas satu pembahasan, nanti aku tak bahas banyak, nanti hampa rujuk di kitab Ihya. Berarti sehingga memudahkan orang awam seperti kita nak mempelajari ilmu yang dikarang oleh beliau, yakni Imam Hujjatul Islam, seperti kitab Bidayatul Hidayah, Ayyuhal Walad, Minhajul Abidin dan sebagainya. Dia ada dalam siri terjemahan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Rumi, supaya kita mudah ambil manfaat. Kita nak bahas atau kita nak ulang kaji balik mengenai adab sebagai talibul ilm. Walaupun di dalam kitab Ihya Ulumuddin telah dibahas lebih awal mengenai adab talibul ilm, adab sebagai satu orang menuntut ilmu. Dalam Minhajul Abidin pun kita jumpa, dalam kitab Bidayatul Hidayah pun kita jumpa juga. Tapi dalam kitab kecil-kecil aku ni, dah besar dah nak, tapi lagi besar lagi dia. Maksud saya ilmu tu sama, isi kandungan dia tu. Kalau kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin, mungkin dia ada lebih daripada belah-belah adab. Mungkin 20 ataupun 20 lebih adab-adab sebagai satu orang menuntut ilmu. Dia jumpa di kitab mana? Kitab Ihya dan sebagainya jumpa. Kalau buka kitab Hidayatul Salikin ataupun kitab Bidayatul Hidayah, apa beza antara kitab Hidayatul Salikin dan Bidayatul Hidayah? Kitab Bidayatul Hidayah adalah asal yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau kitab Hidayatul Salikin, kitab asal Bidayatul Hidayah disyarah atau dikupas oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Kalau kita tengok dalam asal kitab Bidayatul Hidayah, kalau Imam Ghazali bahas mengenai sifat al-mazmumah, sifat yang dikaji di dalam syarak, dibahas oleh musannif, dibahas oleh Imam Ghazali, hanya 3 saja. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, sifat mazmumah, sifat yang dikaji di syarak, Imam Ghazali hanya membahas 3 saja sifat dia, yakni riya, ujub, takabur. 3 ni saja dibahas oleh Imam Ghazali, sifat mazmumah. Bila mai di dalam kitab Hidayatul Salikin, disyarah tu panjang, dikupas tu panjang, bukan hanya sekadar 3. Maka Syekh Abdul Samad Al-Falimbani letak jenis yang lain.
Bukan sahaja 3, ada syarul ta'am. Jangan banyak mentegedara, jangan banyak makan, jangan banyak tidur dan sebagainya. Itu antara sifat-sifat al-mazmumah, sifat-sifat yang keji di dalam syarak. Okey. Saya habaq tadi kalau dalam kitab Ihya ni dia ada lebih lagi berbelah-belah sehingga ada dekat 20 ke 20 lebih mengenai adab-adab sebagai talibul ilm, adab-adab sebagai satu orang di dalam menuntut ilmu. Tetapi baik di dalam kitab Bidayatul Hidayah, baik di dalam kitab Hidayatus Salikin, Imam Ghazali meletakkan beberapa belas jenis adab. Sehingga di dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menghormati Imam Ghazali dan tidak melebihkan jenis-jenis adab. Macam mana ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, macam itulah ada dalam kitab Hidayatus Salikin mengenai adab-adab sebagai menuntut ilmu, seorang pelajar di dalam menuntut ilmu. Dah kita faham. Tapi nak kita ulang kaji balik, nak saya ulang kaji balik dengan tuan-tuan dan juga puan mengenai yang nak kita perhati mengenai 3 jenis adab ni. Yang pertama, kata Imam Ghazali, dan betul lah dalam kitab pun dia tulis yang pertama ni juga, yakni dahulu memberikan salam kepada guru. Dia dah banyak tau, tidak ada dekat 11 ke 13 lagu tu dalam kitab Hidayatus Salikin, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tapi yang saya nak sentuh pada tuan-tuan dan juga puan, dan sesuai untuk kepada masyarakat awam lah. Mungkin pada madrasah tu mungkin dia punya lebih banyak lagi pembahasan. Kepada orang awam macam kita ni dah kita bahas dah itu. Tapi yang saya nak sentuh 3 ni saja, tak banyak. Lepas tu kita hijau pembahasan yang lain. Yang pertama, apabila bertemu dengan guru sebagai talibul ilm, sebagai pelajar, dahulu beri salam kepada guru. Jangan tunggu guru bagi salam dekat pelajar. Hang sebagai satu orang pelajar, hang sepatutnya nak dahulukan beri salam kepada guru. Di sini ada 2. Pertama, sepatutnya al-muallim, sepatutnya seorang guru dia nak dahulu beri salam kepada murid. Di dalam baik kitab Ihya, baik dalam kitab Bidayatul Hidayah, baik di dalam kitab Hidayatus Salikin, sebelum Imam Ghazali tulis mengenai adab sebagai satu orang menuntut ilmu, sebelum tu Imam Ghazali tulis adab-adab sebagai al-muallim, adab-adab sebagai satu orang guru. Imam Ghazali duk bahas adab guru, baru duk bahas adab murid. Mungkin saya kurang adab, kalau saya takut saat lagi saya punya pembahasan jadi salah atau ada kesilapan sehingga menghilangkan adab dalam percakapan, dalam pembahasan adab sebagai satu orang guru. Saya takut, tak berani. Cuma kita bahas, kita ulang kaji balik, kita tak sentuh semua. Yang kita sentuh 3 saja. Yang pertama, apabila dahulu dengan guru, apabila bertemu dengan guru, maka dahulu beri salam kepada guru sebagai talibul ilm. Di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama, sepatutnya gurulah nak memberikan dahulu salam kepada murid, dan menjadi satu keaiban, satu keburukan kepada diri al-muallim kalau murid atau orang awam yang beri salam kepada dia. Ada 2, nanti kita bahas. Sekarang kita pancung dulu muallim. Bukan pancung kata orang tu kita faham dulu. Kita bagi tahu dulu pasal diri al-muallim. Lepas ni kita bagi tahu pula betapa pentingnya, sepatutnya tak ada pelajar dulu nak kena bagi dahulu salam. Yang pertama, sepatutnya murid dulu. Nanti kesimpulan dia, hang guru ke, hang murid ke, benda ni dijadikan sebagai fastabiqul khairat. Perkara yang nak dahulu berikan salam, benda ni jadi satu lumba-lumba. Baik yang sebagai guru, hang jangan bagi murid. Baik kepada murid, dia pun nak kena bergaduh. Dia pun jangan tengok, ni guru ni tawaduk, tak tawaduk, aku saja jalan, tengok dia bagi salam kat aku gadah. Tak bagi salam ni bukan tawaduk. Tak kena. Berarti kesimpulan dia dulu nak kena dahulu berikan salam. Okey. Yang pertama, sepatutnya diberatkan kepada al-muallim.
dibebankan kepada diri guru, kepada diri para alim ulama, kepada diri ustaz-ustaz, kepada diri imam-imam. Sepatutnya dia nak dahulu beri salam kepada orang lain. Sebab diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ni Sayyidina Ali dia punya fikiran lah, dia punya fikiran. Tidak ada manusia yang dahulu berikan salam kepada aku, baik kepada kami, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku nak menjadi manusia yang dahulu beri salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Dia sembunyi dekat dia sorok kat satu pokok dengan daun yang banyak. Lepas tu dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah berjalan. Sayyidina Ali duk fikir dah, sat lagi Nabi kalau dah jalan sampai takat tu, sat lagi aku ambil jarak, terus aku lompat, aku cocok depan tu, terus aku bagi salam kat Nabi. Okey, dia pergi jarak dah. Dah ambil jarak, dia nampak Nabi dah sampai takat tu, dia lompat dah depan Nabi nak bagi salam. Ternyata yang dahulu berikan salam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Ali. Kata Sayyidina Ali, oh tak jadi ya. Perkara apa yang menghalang sehingga kita tak boleh nak bagi salam kepada orang? Wahai diri guru-guru, adakah kerana guru, kerana ulama ampa ni tahajud ampa banyak? Lihatlah tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tahajud Nabi tu sehingga bengkak kaki, dan Nabi menjadi manusia dahulu beri salam kepada sahabat. Sahabat tak punya lagi jaminan syurga. Pesipah ilmu banyak membesar. Perkara tu menghalang tak boleh nak bagi salam ke orang. Lihatlah ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendidik beliau bukanlah adalah manusia, melainkan minallah, daripada Allah. Nah, cuba muhasabah. Yang kedua, sepatutnya murid ni dia yang nak dahulu beri salam kepada guru. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-badi'u bisalami bari'un minal kibr." Orang yang dahulu beri salam kepada seseorang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pelihara dia daripada sifat takabur, yakni merasa diri itu hebat, sombong. Talibul ilm, dia banyak mengaji, dia nanti banyak rasa diri dia itu hebat, sehingga dengan guru pun dia kata tak betul ke, sehingga dia rasa diri dia itu kemah. Dia rasa kira satu kampung ni, kira dia ni kira hebat lah. Orang tak mengaji, dia mengaji, kira dia rasa hebat lah. Kadang dia imam tajwid pun tak betul, orang tegur dia dah, dia rasa diri dia tu betul. Payah lah. Supaya nak hilangkan sifat sedemikian, maka Nabi SAW bagi solusi. Nabi bagi jalan keluar supaya nak terhindar daripada sifat sedemikian yang lumrah wal fitrah ada kepada muallim, kepada diri talibul ilm. Mesti dia rasa diri dia tu lemah. Cuma nak hilangkan tak mau sajalah. Berarti Nabi SAW bagi jalan keluar. Kalau nak hilangkan sifat sedemikian, maka berjumpa dengan orang, maka dahulu berikan salam. Yang seterusnya, murid, hang bukan nak bagi salam kepada ustaz yang hang kenal saja. Hang bukan nak bagi salam pada ustaz yang main duduk atas kursi ni saja. Habis ustaz kampung-kampung hang tak mau bagi salam. Oh, ustaz duduk atas ni reti bagi salam. Habis ustaz kampung duduk mengajar Iqra tak reti bagi salam. Awak ni bukan ustaz lah. Seterusnya, baiklah dentu ustaz ke, dentu bukan ustaz ke, bagi salam pilah. Awak bagi salam pada orang pakai selok pendek berdosa ke? Bagi salam pada orang yang bukan kaki masjid, pahala jadi kurang ke salam kita? Tak kan? Bagi salam pilah. Ustaz mengajar masjid reti bagi salam, ustaz mengajar Iqra tak reti bagi salam.
Tak sedar yang baju longgak selak ketat. Bagi salam bila. Berarti tahap-tahap. Pertama kita bagi salam kepada orang yang kita kenal. Baik kita bagi salam kepada orang yang kita tak kenal. Oh, ustaz famous yang bagi salam. Dia ustaz tak famous tak arti bagi salam. Mulut benar. Siapa nak perlukan ada pertikaian? Cuba kita muhasabah ni. Kadang dia jadi taksub tu, dia kira guru ni dia pegang, kira ustaz ni ya. Kira nak buat baik kat ustaz ni, ustaz lain tak boleh buat baik ya. Allah tak pandang. Kita nak pandangan Allah. Kita bukan nak kita punya pandangan seperti pandangan manusia kepada seseorang. Sebab itu dalam bab memaafkan orang, kalau manusia tak maafkan dia, yakinlah Allah Ta'ala sedia memaafkan kita. Apatah lagi kita hamba Allah. Kalau pandangan Allah kepada ahli maksiat, Allah Ta'ala maafkan dia. Itu maksiat dia dengan Allah. Apatah lagi kesusahan dia atau dia punya musibah ataupun dosa dia dengan kita. Apa salahnya kita tak mengampunkan dia? Macam mana punya hamba tu maksiat yang besar kepada Allah, Allah Ta'ala sanggup nak ampunkan dia. Apatah lagi kita sekadar hamba setiap tu sama dengan dia. Apa dia pun dosa kat kita, dia buat kesalahan, kita tak ada nak maafkan. Ni Tuhan kepada hang, Tuhan kepada dia sedia untuk ampunkan dosa dia. Hang siapa tak memaafkan dia punya kesalahan dengan hang? Berarti kita nak pandangan Allah, kita nak pandangan manusia. Yang pertama dibebankan kepada muallim. Tak ni bukan kata ada. Kira aku jalan berhadapan dengan anak murid, aku nak bagi mereka ni jangan biadab, tunggu mereka nak bagi salam aku. Tak kena. Kalau betul lagu tu dah lama Nabi SAW dah buat. Pasti pun Nabi tak buat. Hang hebat daripada Nabi lagi. Dah kan? Cuba rendah hati. Kesimpulan dia, murid jangan duk nilai dia ni ustaz tawaduk tak tawaduk, tunggu dia ni jalan bagi salam baru dia ni tawaduk, tak kena lah. Berarti baik kepada diri al-muallim, baik kepada diri talibul ilm, belajar benda ni nak kena kerjasama. Dijadikan sebagai fastabiqul khairat, dijadikan sebagai perkara lumba-lumba dalam kebaikan. Yang kedua, kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, baik dalam kitab Hidayatul Salikin, atau disyarah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, baik dalam kitab Ihya dan sebagainya, Bidayatul Hidayah. Yang kedua yang saya nak sentuh, tapi bab adab yang keberapa saya tak ingat lah, tapi yang saya nak sentuh adalah kata Imam Ghazali, kalau tak puas hati dengan guru, jangan buat buka lagu ni. Bukan saya habaq, tuan-tuan buka kitab sendiri lah. Kata Imam Ghazali, bila berhadapan dengan guru, kalau tak puas hati dengan guru tu, segi pendapat ikhtilaf, atau segi furu' atau segi mazhab ikhtilaf dan sebagainya, walaupun tak puas hati dengan guru tu sebab dia ni kaki munafik sahaja dia mengajar, tapi dia ni pun tak penting, jangan buat macam ni. Kata Imam Ghazali, jangan buat memek murah lagu ni. Tahu macam mana? Ini bukan saya abang, Imam Ghazali abang. Kata Imam Ghazali, jangan buat macam ni. Contoh, guru duk mengajar depan, satu orang ni pelajar ni, dia tak puas hati dengan guru ni. Tahu dia buat apa? Dia tengok lama kawan sebelah dia. Kawan sebelah dia ni terganggu lah. Dia tengok aku sebelah, dia tengok. Dia angkat ni. Dia tak cakap pun. Dia jaga adab dalam kelas, tak boleh sembang. Dalam majlis ilmu tak boleh sembang, dia jaga adab betul. Tapi cuma dia buat lagu ni. Kawan yang hak duk tengok lama tu dia kata apa? Kata Imam Ghazali, jangan buat macam ni. Tuan-tuan mungkin tak pernah buat pun. Saya pernah jumpa lagu ni. Saya baru lagi kat sini tau. Selama saya duduk mengajar ni beberapa bulan ni, pernah jadi kat diri saya sekali. Kata Imam Ghazali, su'ul adab. Benda ni tak adalah sampai su'ul adab. Mungkin Imam Ghazali dia nak jaga hati orang awam. Kata Imam Ghazali, ni kurang adab dan kurang berkat ilmu. Kurang adab dan kurang berkat. Kalau kata guru saya, bukan lagi kurang adab, memang biadab. Dan bukan kurang keberkatan ilmu, tak ada ilmu, berkat ilmu tak ada. Jaga-jaga.
Mungkin ustaz tu dia cakap pasal politik ke, cakap pasal apa, tak puas hati, keluar orang. Daripada hang rosak majlis ilmu, buat apa? Keluar pun cara ada, buatlah. Ada kalau hang pun jenis kaki biadab, keluar tu ya, senang. Jangan duk kacau member sebelah. Ataupun ustaz tu cakap pasal mengenai bid'ah ke, pasal benda tu betul tak betul ke. Nah, betul. Tapi jangan kacau majlis ilmu. Dan sebagainya. Mungkin dia cakap kasar ke, mungkin kena batang hidung ke, sehingga jadi terbakar apa ke. Janganlah buat begitu. Ada vision ni. Benda ni berlaku tuan-tuan. Kalau kita fikir balik time zaman sekolah. Saya tak larat nak jumpa kalau dalam madrasah. Dalam madrasah mesti jumpa. Kita hutan budak ni tiba tunjuk kawan dia. Dia tiba lagu ni macam ego tak ego. Apa tadi kita perempuan kalau kita hutan. Lagi ego dia tu meningkat. Tapi kata Imam Ghazali, perkara tersebut yang kita buat itu kurang berkat ilmu dan kurang adab. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dia berbicara perkara tersebut. Jangan lihat siapa yang sembang agama, tapi lihatlah perkara apa yang dia sembang yang boleh kita ambil. Ini yang pertama. Biarlah biar. Tak betul, jangan buat begitu. Yang kedua, kepada diri al-muallim, kalau berhadapan dengan situasi tersebut, pandanglah dengan pandangan yang baik. Tadi kepada ni kan, murid kan. Sekarang kepada diri al-muallim pula. Macam salam juga sama lah. Pertama, kepada pelajar, perkara tersebut su'ul ajab. Itu biadab sangat, jangan buat. Kata Imam Ghazali dengan penuh hikmah, itu adalah kurang adab dan kurang keberkatan ilmu. Tapi kata guru saya, dan saya yakinlah banyak guru-guru ni, dia kata sebagai su'ul adab, biadab, kurang ajar. Ilmu yang duduk tu bukan kurang berkat, tak berkat tu. Apa mengenai kalau tak memiliki keberkatan ilmu, jadi macam mana? Jadi lagu ni. Salah satu kata Imam Ghazali, ilmu yang memiliki keberkatan adalah ilmu yang dia duduk dalam majlis ilmu tersebut, ilmu yang dia dapati menambahkan dia takut kepada Allah. Kalau duduk dalam kuliah, duduk dalam ceramah, ilmu tu tak sampaikan hang takut kepada Allah, ilmu tersebut bukanlah ilmu yang berkat. Walaupun al-muallim, guru tersebut keluarkan hadis, keluarkan mutiara Al-Quran dan sebagainya, kalau perkara tersebut tak boleh ambil manfaat, merasakan khauf, rasa takut kepada Allah, masih mencari keaiban orang, masih menyalah-nyalahkan orang, tak rasa diri punya kelemahan, maka ilmu tersebut bukanlah ilmu yang mempunyai keberkatan. Apa selain daripada ilmu tersebut yang memiliki ilmu keberkatan? Sehingga ilmu yang dia memiliki, ilmu tersebut dia boleh bezakan antara tipu daya setan dan tipu daya nafsu. Pada kuliah lama kan, apa perbezaan antara tipu daya setan dan nafsu? Tanya diri sendiri. Cuba muhasabah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, satu hari beliau dalam keadaan nazar. Imam Ghazali satu hari dalam keadaan nazar, diceritakan oleh Syekh Habib Ali Jufri hafizahullah ta'ala. Satu hari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dalam keadaan nazar, dalam keadaan nak meninggal. Maka orang ramai rumah Imam Ahmad ibn Hanbal, dikelilingi oleh anak murid beliau, yakni anak murid Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian apa kata mereka? Ya Imam, antum qul la ilaha illallah. Wahai Imam, engkau mengucap syahadah la ilaha illallah. Apa Imam Ahmad ibn Hanbal jawab? La, tidak. Ya Imam, antum qul la ilaha illallah. Wahai Imam, engkau sebut syahadah, yakni la ilaha illallah. Apa jawab
kata Imam Ahmad bin Hanbal, la, tidak. Maka anak murid ni dia khawatir, dia takut ada ke guru kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Suruh mengucap, dia kata tak mau lah, dia kata dak lah. Bukan dia tak jawab, dia kata dak lagi. Dia boleh cakap tapi dia kata dak lah. Ya Imam, antum qul la ilaha illallah. Jawab Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama mazhab, seorang ulama tabi'in, seorang ulama ijtihad, seorang ulama mujtahid, masih melafazkan perkataan la, tidak. Lepas Imam Ahmad bin Hanbal sedar daripada nazak, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Wahai anak muridku sekalian. Mereka masih ada di sekeliling Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai anak muridku, adakah tadi engkau menyuruh aku satu perkara? Kata anak murid, na'am. Wahai Imam, kami menyuruh engkau supaya engkau mengucap syahadah, supaya engkau lafaz, yakni kalimah la ilaha illallah. Bahkan engkau kata tidak, wahai Imam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketika engkau suruh aku mengucap kalimah syahadah, yakni la ilaha illallah, ketika itulah iblis datang kepadaku. Apa kata iblis? Wahai Imam, engkau hebatnya wahai Imam. Belum engkau meninggal lagi, engkau lihatlah di kiri dan di kanan engkau betapa ramainya orang datang kepada rumah engkau wahai Imam. Ini menunjukkan engkau ni hebat wahai Imam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la, tidak. Kata setan, tak wahai Imam, engkau telah sampai kepada darajatun ula, engkau telah sampai kepada darjat yang tinggi, engkau belum hembuskan nafas yang terakhir, tapi orang dah ziarah rumah engkau, orang yang sangat banyak, engkau telah diredai oleh Allah wahai Imam. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? La, tidak. Setan dia kikik jari, dia kata, jis, aku telah matikan beratus-ratus ulama, mati dia dalam keadaan dia merasakan diri dia telah diredai oleh Allah. Dia mati dalam keadaan sifat wujud. Aku telah matikan beratus-ratus ulama, mati dia dalam keadaan sifat bangga, yang rujuk merasakan diri dia telah diredai oleh Allah. Sedangkan keadaan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan sifat mazmumah, yang rujuk merasakan diri dia telah hebat. Ni berata-rata ulama tu mati dalam keadaan macam tu. Bagaimana keadaan ular dalam semak? Kalau ulama mati lagu tu, keadaan ular dalam semak kau jaga-jaga. Kalau ilmu yang memiliki keberkatan, maka ilmu tersebut dia boleh bezakan antara tipu daya setan dan tipu daya hawa nafsu. Walaupun ulama mati dalam keadaan macam tu, cuba kita muhasabah. Ni masuk waktu azan ke dah? Dah, terina. Saya sambung nak. Seperti kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sebagai, kita ulang kaji balik nak. Yang seterusnya yang saya nak sentuh, adab sebagai talibul ilm, bila berhadapan dengan guru, maka jangan buat memek muka lagu tu, tak bagus. Okey, kepada diri al-muallim, kalau berhadapan dengan perkara tersebut, this is positif, ambil itu sebagai wasilah, ambil perkara tersebut sebagai perantaraan supaya hati kembali kepada Allah. Jangan nak tarik muka, jangan rasa kecil hati, jangan nak bahan jemaah, jangan pergi masjid lain, pergi kata masjid tu tak bagus dah, apa dah buat ke orang lagu tu, tak kerti hormat ulama, bodoh. Kalau hang betul ada ilmu, hang akan ambil perkara tersebut pakai timuan, perkara yang kecil saja. Hang tak akan besarkan perkara tersebut. Hang tak akan faham jemaah, hang tak akan bahan jemaah. Hang pun tak akan kata lepas ni tak ada masjid ni, masjid macam bodoh. Berarti kekurangan jemaah, keaiban jemaah, su'ul adabnya jemaah di dalam majlis, kepada diri al-muallim, kepada diri guru-guru, ambilkan manfaat, ambilkan kebaikan, jadikan perkara tersebut sebagai perantaraan supaya dijadikan muhasabah, supaya menjadikan diri kembali kepada Allah. Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad rahimahullah ta'ala, satu hari beliau keluar daripada masjid. Siapa Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad rahimahullah ta'ala?
Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad memiliki ayah yang bernama Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu memiliki ayah yang bernama Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu nikah dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatina Fatimah memiliki ayah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini silsilah dia. Kira Imam Ali Zainul Abidin jadi golongan Ahlul Bait yang paling dekat. Jadi keturunan Nabi yang paling dekat. Kira zuriat Sayyidina Husain memiliki zuriat, memiliki anak yang bernama Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad rahimahullah ta'ala. Satu hari Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad rahimahullah ta'ala beliau keluar daripada masjid, beliau jalan-jalan, beliau berhadapan dengan satu orang yang su'ul adab, satu orang yang tak punya adab kepada Ahlul Bait, kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang tersebut? Antum Zainul Abidin? Kata dia, "Na'am, betul. Engkau ni cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam?" "Na'am, betul, aku dah." Kata orang tersebut, "Antum ni bukan satu Zainul Abidin, bukan memiliki seorang akhlak sebagai satu orang hamba, melainkan engkau ni satu orang penzina, engkau ni satu orang yang melakukan kemaksiatan, engkau satu orang yang menceritakan keaiban di belakang orang, engkau ni menceritakan keburukan di belakang orang, engkau menunjukkan di hadapan orang lain engkau ni sebagai orang yang baik, sebagai orang yang hebat. Sedangkan engkau telah mengotori darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di darah daging. Bagaimana mungkin engkau kata engkau ni satu zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan engkau ni berzina?" Cuba kita muhasabah sabar. Adakah Imam Ali Zainul Abidin di zaman dia memiliki banyak peperangan dan sebagainya? Adakah terlintas atau terliok Imam Ali Zainul Abidin nak lakukan kemaksiatan tersebut? Sehingga orang yang di samping Imam Ali Zainul Abidin timbul ghadab, timbul marah. Dia kata, "Hang agak-agak sikit lah abang dekat Imam Ali Zainul Abidin tu." Kata Imam Ali Zainul Abidin, "Hang duk senyap saya boleh tak? Lani duk sembang dia kan, hang duk senyap saya boleh? Apa kemaksiatan yang aku lakukan dah kau bongkarkan lagi?" Kata orang tersebut, "Dah habis dah, yang tu yang kau lakukan maksiat." Kata Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad, "Alhamdulillah, semua kemaksiatan yang engkau bagi tahu semua ada kepada diri aku. Tapi ada yang maksiat yang lebih azim, yang lebih besar yang aku lakukan, tapi engkau tak bagi tahu pun aku lakukan perkara tersebut. Engkau beritahu kemaksiatan aku tadi, keaiban aku di khaliat orang yang ramai. Ini adalah sebuah teguran untuk diri aku. Atas tanda terima kasih, apakah yang aku boleh berikan kepada engkau?" Orang tersebut dia teriak, dia kata, "Na'am, antum Zaidul Abidin. Na'am, antum Zaidul Abidin." Sebenar cerita dia lagu ni, aku jumpa satu puak ni, aku abang dekat mereka, aku nak duit. Dia kata, "Boleh kami bagi duit kat hang, tapi dengan syarat hang buat Imam Ali Zainul Abidin ghadab, yang dia marah. Kalau hang berjaya membuat Imam Ali Zainul Abidin marah, maka kami akan berikan wang kepada engkau." Wahai Imam Ali Zainul Abidin, aku tahu bukanlah engkau ni satu kaki berzina, aku tahu engkau ni bukanlah ahli maksiat, tapi saja aku beritahu engkau lakukan maksiat tersebut supaya engkau timbul kemarahan. Jika engkau timbul kemarahan tadi, nescaya aku akan dapat habuan duit yang sangat banyak. Ternyata engkau tak marah, wahai Imam Ali Zainul Abidin. Cuba biar bangka Ustaz kedua. Dasar munafik ni Ustaz, mengajar orang ni serban dalam kepala ni janggut ni, dasar munafik. Dah lah zina, dah lah cari anak ayah, buat baik ni. Munafik ni orang. Apa dia buat nanti Allah? Cuba kita muhasabah. Tapi orang yang memiliki ilmu, memiliki ketakwaan kepada Allah, dia akan pandang perkara tersebut sebagai pandangan kebaikan. Maka kata Imam Ali Zainul Abidin, "Dah apa sangat engkau nak contohlah nak dan beri 5,000." Kata Imam Ali Zainul Abidin, "Di samping aku memiliki 5,500 dah, semua ambil ni pada engkau dan jangan kau kembalikan wang ni kepada dia." Takkanlah diri guru-guru kalau pandang perkara tersebut nak kecil hati, nak terasa, takkanlah merajuk tak mau main balik kuliah kat situ pun, agak roh.
Bagi talibul ilm, suul adab yang tu memang biadab tu ya. Tak kira orang tua ke, budak ke, tak kira orang biadab tu ya. Tak kira orang main duduk kuliah 2-3 hari ke, ataupun ada tua, ada pangai, ada betul, dah, memang biadab tu mereka. Tapi kepada dirian mu'allim, kepada diri guru-guru, pandang perkara tersebut dengan pandangan yang baik. Okay, ada satu perkara lagi yang adab yang kita nak bahas. Mungkin kita akan bahas pada siri kuliah yang akan datang. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak tutup majlis, ada beberapa perkara yang saya nak abad macam biasa. Yang pertama, saya minta maaf nak kalau percakapan saya, pembahasan saya tadi menyinggungkan perasaan atau tergoreskan perasaan tuan-tuan dan juga puan-puan. Mungkin ada di hadapan saya ustaz-ustaz, mungkin imam-imam. Saya minta maaf banyak-banyak kalau percakapan saya tadi, pembahasan saya tadi menyinggungkan perasaan tuan-tuan dan juga puan-puan. Yang kedua, saya minta maaf kalau pembahasan saya tadi kurang memuaskan hati tuan-tuan dan juga puan-puan, hadirin dan hadirat. Saya minta maaf banyak-banyak. Seterusnya, saya minta maaf kalau pembahasan percakapan saya tadi menghilangkan adab saya sebagai orang yang muda bila berhadapan dengan tuan-tuan dan juga puan-puan yang lebih tua daripada saya. Dan seterusnya, saya harap daripada tuan-tuan dan juga puan-puan tolong doakan untuk saya. Saya muda lagi tuan-tuan. Saya yakin yang ada di hadapan saya ni semua lebih tua daripada saya. Mungkin sahabat saya, dia mungkin sebaya dengan saya. Baiklah orang yang lebih tua ke lebih muda daripada saya, saya memerlukan doa daripada tuan-tuan dan juga puan-puan. Doa untuk ummah, doa untuk masyarakat, doa untuk anak isteri, doa untuk jiran-jiran. Selit-selitlah nama saya. Yang akhir, baik itu datang daripada Allah. Salah silap, kelemahan, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.